Aku rasa sakit lah badan ni. Kan, aku pun rasa sangat. Kena renggangkan badan tu. Renggangkan badan. Maksudnya kita kena bersenam. Okay, marilah kita bersenam. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sekarang kita buat tangan ke depan. Ya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mari kita buat kaki pula. Yes. Ini sangat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sekarang kita lompat bintang nak 10 kali jom. 10 kali jom. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay. Okey, skip. Cut. Penatnya berlari tadi. Aku rasa aku ni haus lah. Aku nak minum je. Air tak? Aku bawa air. Sekejap minum. Air ni lah. Sedapnya. Belum buka. Nina, awak tak boleh minum berdiri tau. Tak baik. Kita sepatutnya contoh ni sunnah Nabi. Minum dengan mulakan dengan bismillah dan minum setelah duduk. Ya. Sekarang Nina duduk. Kan bagus macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Okey nak agak mana? Guna tangan kanan je guys. Ya, guna tangan kanan. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marilah kita mempraktikkan sunnah Nabi. Okey dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya mewakili kumpulan saya yang terdiri pada 3 orang, iaitu saya Arina Hamiza binti Yahya, Dina Yasmin Wonghua dan juga Hana Khadijah. Kumpulan kami akan membentangkan tentang simulasi berkaitan topik 5 dan topik 6 yang berkaitan dengan akhlak. Jadi, apakah itu akhlak? Akhlak berasal dari perkataan khulukun yang bererti budi pekerti, watak, kelakuan ataupun tabiat. Manakala bagi istilah pula, ia merupakan sifat terbenam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan. Adakah akhlak ini memainkan peranan yang sangat penting dalam hidup kita? Ya, akhlak memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan seorang umat Islam kerana ia mencorakkan tingkah laku dan kehidupan seseorang. Setiap tingkah laku yang lahir daripada manusia sebenarnya adalah cerminan daripada apa yang tersemat dalam diri mereka ataupun dalam hati mereka sendiri, sama ada zahir ataupun batin. Sebagaimana menurut Imam Al-Ghazali, setiap apa yang ada di dalam hati menzahirkan kesannya kepada anggota badan, sehinggalah setiap perbuatan adalah berlandaskan kepadanya. Betul. Ini pula berkaitan dengan akhlak Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Seorang tokoh Islam bernama Dr. Ahmad Muhammad Al-Hufi menggambarkan setiap orang akan dapat merasakan indahnya taman yang luas serta pepohonan yang rindang. Segala sesuatu ada di dalamnya, berbau harum semerbak, manis buah-buahnya serta sedap dipandang mata. Menarik bukan? Begitulah gambaran akhlak Nabi Muhammad SAW yang luhur sehingga tiada seorang pun dapat memastikan bahawa apakah akhlaknya atau budinya lebih tinggi berbanding martabat baginda sendiri. Semuanya menarik dan mempesona, ibarat mutiara yang berkilau-kilauan. Siapa yang tidak tertarik bukan? Dalam hadis yang berkaitan dengan pendidikan insan berakhlak mulia daripada Abu Hurairah,
yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Riwayat Ahmad. Selain daripada itu, Ibnu Miskawi, ahli falsafah Islam yang terkenal, mentakrifkan akhlak itu merupakan keadaan jiwa yang mendorong ke arah kelahiran atau melahirkan perbuatan ataupun pemikiran dan penelitian. Imam Ghazali radhiyallahu anhu juga mengatakan bahawa akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran ataupun penelitian. Apabila perbuatan itu terkeluar, itu baik dan terpuji menurut syarak dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan itu salah, maknanya itu merupakan akhlak yang buruk. Jelas penerangan daripada Arin tadi tentang definisi akhlak. So, kita meneruskan kita punya persembahan ataupun perbincangan dengan konsep akhlak. So, akhlak ini merupakan yang seperti mana Arin yang beritahu tadi, iaitu tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku. So, dalam Al-Quran ada dua tempat yang telah dinyatakan tentang akhlak. Antara ayat Al-Quran ialah wa innaka la'ala khuluqin azim, bermaksud dan bahawa sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia, dalam surah Al-Qalam ayat keempat. Walaupun manusia ni boleh dipisahkan daripada bidang ilmu atau pemikiran, bahkan juga boleh dipisahkan daripada agama dan kepercayaan, tapi tidak boleh dipisahkan dengan akhlak atau moral. Hal ini kerana setiap perbuatan, amalan atau tindakan kita yang diambil tidak terlepas atau terkeluar daripada lingkungan hukuman, sama ada terhadap diri dia atau orang lain ataupun benda lain, iaitu adakah baik atau tidak segala tindakan tersebut. Jika baik jawapannya, perkara itu akan dilakukan, tetapi jika jahat, perkara itu akan ditinggalkan. Itulah akhlak yang baik. Tetapi jika sebaliknya yang dilakukan, itulah akhlak yang buruk. Dari sini ternyata kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia, sehingga di kalangan orang yang tidak bermoral, tidak berakhlak, mereka merasakan perlu adanya suatu akhlak yang diakui bersama oleh mereka supaya dapat mengatur kehidupan yang lebih baik menurut pandangan mereka. Jadi, sebagai umat Islam, kita perlu mencari dan dikelilingi orang-orang yang menunjukkan contoh dan sikap yang baik dalam kehidupan seharian kita. Contohlah, di sekolah, kita perlu mencari rakan-rakan yang dapat membimbing kita ke jalan yang baik dan mempraktikkan sunnah-sunnah dan perilaku akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, sifat yang kita boleh ambil dan contohi ialah sifat penyabar, jujur, pemaaf, dan banyak lagi lah yang boleh dicontohi dan diteladani. Dan kita sebagai manusia memang dikurniakan dengan sifat curiga dan suka meniru perbuatan-perbuatan orang lain. Dan ini juga memainkan peranan yang besar dalam menentukan akhlak yang baik dalam diri kita. Maka dari sini kita perlulah menjaga dan menanam, memupuk akhlak baik daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Oleh itu, Islam dia merangkumi semua aspek kehidupan kita, iaitu seperti akhlak, akidah dan syariat yang mengandungi roh akhlak tersebut. Dia macam bernyawa, ada kehidupan dalam akhlak tu. Islam tanpa akhlak
seperti rangka yang tidak mempunyai isi atau seperti jasad yang tidak bernyawa. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud Islam itu akhlak yang baik, seperti mana yang saya katakan tadi, dia bermaksud tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya selain daripada akhlak yang mulia. Dalam hidup ni ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia, iaitu nilai baik dan buruk, betul atau salah, dan benar atau palsu. So, penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia. Kita tak terkecuali daripada nilai-nilai ni dalam kehidupan kita. So, apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk, betul dan salah, dan juga benar dan palsu? Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, betul atau salah, benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak. Akhlak yang baik atau akhlak yang agung bagi seorang Muslim ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW, kerana sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan teladan yang baik. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai seorang Muslim, seharusnya wajib mencontohi Nabi SAW dan meneladani sunnah-sunnah dan perbuatan baiknya. Contoh teladan tersebut adalah terbaik bagi seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran sebagai firman-Nya dalam surah Al-Qalam ayat keempat, iaitu innaka la'ala khuluqin azim. Bermaksud, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak agung. Sebelum saya memberikan definisi tentang hal yang berkaitan dengan akhlak yang buruk, perlu diketahui bahawa teori yang pernah dikemukakan oleh Labronso dalam Lari 2006 dan para pengikutnya yang percaya akan adanya manusia yang terlahir sebagai penjahat. Pendapatnya ini telah ditolak oleh para ahli sesuai dengan bidangnya, seperti Alexis Carrel, seorang sarjana kebangsaan Perancis, yang menyatakan bahawa manusia yang terlahir sebagai penjahat seperti dikemukakan oleh Lombroso tidaklah benar. Yang ada adalah orang yang terlahir dalam keadaan kurang sempurna dan kemudian menjadi penjahat. Pada kenyataannya, kebanyakan penjahat adalah orang-orang yang normal. Bahkan biasa jadi yang lebih pandai daripada polis atau hakim. Oleh kerana itu, Al-Ghazali secara cemerlang membezakan beberapa hal mengenai keburukan akhlak. Maka antara akhlak yang buruk adalah seperti keburukan akhlak yang timbul disebabkan ketidaksanggupan seorang mengendalikan nafsu dia sehingga pelakunya disebut al-jahil. Yang kedua, iaitu perbuatan yang diketahui keburukannya, dah tahu perbuatan tu buruk tetapi dia masih anggap dan tidak dapat meninggalkannya kerana nafsunya sudah menguasai diri dia, sehingga pelakunya disebut al-jahil al-dolu. Untuk yang ketiga ialah keburukan akhlak yang dilakukan oleh seseorang kerana pengertian baik bagi dia sudah tidak jelas, sudah kabur, sehingga perbuatan buruk dia itu dianggap baik. Maka pelakunya disebut al-jahil al-dolu al-fasik. Bagi yang keempat pula, perbuatan buruk yang sangat berbahaya terhadap masyarakat padanya, sedangkan tidak terdapat tanda-tanda kesedaran bagi pelakunya, kecuali hanya kekhawatiran akan menimbulkan pengorbanan yang lebih hebat lagi. Orang yang melakukannya disebut al-jahil al-dolu al-fasik al-syair. Assalamualaikum kawan-kawan. Setelah kita mendalami konsep dan juga definisi akhlak oleh rakan-rakan saya tadi, kini saya akan menjelaskan pula tentang pembahagian akhlak.
Okey, jadi secara ringkasnya, akhlak ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Jadi, daripada Habibah, ada dua pergolongan akhlak secara garis besar, iaitu akhlak mahmudah, iaitu fadilah, dan akhlak mazmumah, iaitu qabihah. Imam Al-Ghazali menggunakan istilah munjiat untuk akhlak mahmudah dan munlihat untuk akhlak mazmumah. Jadi, apakah maksud akhlak yang pertama, iaitu akhlak mahmudah ini? Akhlak mahmudah ini bermaksud sifat dan tingkah laku terpuji yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perlakuan syarak. Jadi kan, berdasarkan daripada Zulbadri pada tahun 2019, akhlak mahmudah dalam bahasa bisa diartikan sebagai baik, dalam bahasa Arab pula disebut sebagai khair. Dalam bahasa Inggeris kita sebut dia sebagai good. Dan dari beberapa kamus dan ensiklopedia diperoleh pengertian baik. Namun baiknya mempunyai pelbagai jenis pengertian. Antaranya akan saya sebutkan. Baik bererti sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Baik bererti yang menimbulkan rasa keharuan dalam keputusan, kesenangan dan juga persesuaian. Baik bererti sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan dan memberi keputusan terhadap sesuatu. Sesuatu yang dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat ataupun memberikan perasaan yang senang atau bahagia kepada manusia, dia akan dihargai secara nilai yang positif ataupun perspektif yang positif. Itulah kita bermaksudkan dengan baik. Kita mempunyai macam-macam elemen ataupun contoh-contoh akhlak mahmudah, antaranya ialah ikhlas. Menurut Mustafa dan Kurniasari tahun 2020, ikhlas ni menurut bahasa adalah suci, bersih, murni dan tidak tercampur dengan apa pun. Sedangkan menurut istilah merupakan mengerjakan perbuatan semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengamalkan sifat keikhlasan dalam kehidupan seharian ni, kita adalah untuk memurnikan perbuatan dari pengaruh-pengaruh segala makhluk di sekeliling kita. Jadi bila kita mengamalkan sifat keikhlasan, kita dapat mengharapkan hasil yang berteraskan kemenangan dan kejayaan. Kita juga anggota-anggota masyarakat ni yang mengamalkan sifat keikhlasan juga jelaslah akan mencapai kebaikan di dunia dan akhirat, dan juga sifat kerendahan diri serta dapat mencapai perpaduan masyarakat. Okey, sebagai nilai yang kedua, kita mempunyai nilai amanah. Amanah ni, apakah ini amanah? Amanah didefinisikan sebagai memenuhi apa yang dititipkan sepenuh kepadanya. Jadi, apakah kaitan sifat amanah dengan mazmumah? Kita telah diperintahkan untuk beribadah seperti contohnya solat penuh 5 waktu sehari, berpuasa dan membayar zakat. Itu juga merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Okey, selain itu, kita juga mempunyai elemen adil. Adil ini pengertiannya ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan ni diamalah penting untuk menjaga kedamaian, ketenteraman dan keharmonian segala hubungan dan juga kesejahteraan masyarakat. Kita juga dapat mengelakkan ketidakpercayaan, ketidaksenangan, kebencian untuk berlaku supaya keadilan sentiasa dipelihara. Jadi dalam sifat mazmumah ini, Allah telah memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam membuat kebajikan, seperti contohnya berlaku adil dalam menetapkan hukum, berlaku adil terhadap keluarga, berlaku adil dalam kesaksian, baik dalam bentuk kata-kata atau tulisan. Okey, selain daripada contoh yang pertama iaitu akhlak mahmudah tadi, kita juga sekarang akan mendalami contoh akhlak yang kedua iaitu mazmumah. Jadi apakah bermaksud dia dengan sifat akhlak mazmumah ini?
Akhlak mazmumah bermaksud sifat dan tingkah laku keji yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perlakuan syarak. Bermakna yang tidak bagus. Okey, menurut Mustafa dan Kurniasari lagi pada tahun 2020, akhlak mazmumah ini merupakan sebuah budi pekerti yang tercela. Dia merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, iaitu Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kita hidup dengan kekotoran di sekeliling kita, kita berbicara kasar ataupun jorok, yang kita bohong antara satu sama lain, kita sombong terhadap orang lain, kita malas melakukan amanah ataupun menyiapkan tugasan, kita khianat terhadap orang yang mempercayai kepada kita, mempunyai sifat iri, dengki, membangkang, munafik dan pelbagai lagi contoh-contohnya. Namun yang paling senang dikatakan, akhlak mazmumah ini adalah akhlak yang tak patut kita contohilah. Okey. So, dalam akhlak mazmumah ini kita mempunyai pelbagai contoh yang sering berlaku terhadap manusia apabila mereka mempunyai rasa ingin melakukan akhlak mazmumah ini. So, contoh-contoh yang pertama, kita ada penyakit hati antara disebabkan perasaan iri. Kita akan sentiasa berasa cemburu dengan kejayaan orang lain, sedangkan ia adalah jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memilih kasih sayang antara hamba-hambanya, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan rezeki kepada alamat yang sepatutnya dan juga berlaku adil. Selain itu, kita juga mempunyai perasaan dengki di mana kita berasa tidak berpuas hati terhadap kejayaan seseorang ataupun kenikmatan seseorang, dan kita akan berdoa ataupun berbuat tindakan yang mampu merosakkan seseorang itu. Selain tidak jumpa juga, akhir sekali contohnya ialah hasud. Apakah itu hasud? Hasud ini ialah sikap suka menghasut dan mengadu domba terhadap satu sama lain. Dia ni merupakan tindakan yang jahat dan menyesatkan kerana kita akan mencemarkan nama baik individu lain dan juga merendahkan derajat seseorang. Kita tidak patut melakukan itu kerana kita ialah sesama manusia dan sesama umat Islam. Kita patut menunjukkan contoh komuniti yang baik dalam agama Islam. Sekian itu sahaja bagi pembahagian akhlak.
Dan tarik nafas yang dalam. Tarik. Yelah Dina, aku rasa kan sejak aku banyak kerja ni aku jadi makin senang marah lah. Kata kita try mempraktikkan amalan dan semua sama-sama. Nak Dina boleh ajar kita tak? Boleh. Mula kita berdiri. Kita berdiri. Kita tutup mata. Tenangkan diri. Fikirlah babak-babak kenangan-kenangan indah. Masya Allah. Tarik nafas dalam-dalam. Kan rasa lebih tenang. Tenang betul. Yelah, aku minta maaf tau. Tak sengaja juga langkah. Aku tak tahu pula kau spare. Minta maaf, aku pun buat lagi tak fikir orang. Tak apa, terbaik kan? Terbaik kan? Terima kasih Dina. Sama-sama. Jadi kita kena Bersabar. Mana ni? Kau nampak tak? Weh, pen aku hilang. Contoh yang mana? Alah, yang mana? Yang mana? Dina, kau dah ambil pen aku tak semalam? Ada Arin, tapi saya hilangkan pen Arin. Kenapa hilangkan? Dah kata dah, tu kan saya dah dapat tu daripada hadiah orang. Dah cakap dah. Saya dah cakap kasi bagi balik. Macam mana boleh hilang? Oh, saya hari tu letak dalam besebok, tapi besebok saya koyak. Lepas tu dia jatuh dalam barit. Ish, kata dah. Jangan hilangkan. Benda tu kan berharga. Alim, Kak, kenapa sekarang ni dia cuma hilangkan pen ni? Kak baiklah marah-marah macam tu. Taklah, tapi dah kata kat dia kalau nak pinjam bagi balik. Ya, ni faham. Tapi setiap perkara yang berlaku ni kita tak tahu apa akan jadi di akhir raya. So, aku kata kita mencontohi sifat Rasulullah yang menyuruh untuk menyabar dan memaafkan kesalahan dia. Dia pun tak sengaja hilangkan pen ni. Kan? Saya minta maaf Arin sebab hilangkan pen Arin tu. Saya janji lepas tu saya akan ganti balik ya. Tak apalah, saya faham nanti benda tu tanpa berharga kot. Jadi saya rasa macam tak apalah, saya maafkan. Tapi janji lepas ni jangan buat macam tu. Kalau hilang, awak bagi tahu saya. Okey. Okey. Bagus, kita kena selalu mempraktikkan sifat bermaaf-maafan antara satu sama lain. Betul sangat-sangat. Kawan-kawan, seperti mana yang kita telah tunjukkan tadi, itu merupakan babak di mana seorang itu perlulah bersikap penyabar walaupun mereka berasa marah dan mengamalkan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakan-rakan ingat tak bahawa Rasulullah tu bersifat penyabar? Apa contohnya? Contohnya apabila melihat kembali kepada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman dahulu ketika baginda ingin menyampaikan dakwah kepada rakyat Taif, tetapi baginda dibaling batu sehingga menyebabkan badan baginda berdarah-darah dan gigi baginda pun patah. Tetapi apabila Allah bertanya kepada Rasulullah, adakah baginda ingin menurunkan bala kepada mereka? Tapi Rasulullah berkata tidak, kerana baginda tahu sekiranya kita bersikap pemaaf dan bersabar tentang sesuatu dugaan, kita akan pasti mendapatkan balasan yang baik, kerana setelah kejadian itu rakyat di Taif terus memeluk Islam setelah melihat betapa bersabarnya Rasulullah menghadapi cabaran dan dugaan ketika berdakwah. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah bersikap penyabar dan tidak perlu cepat marah walaupun perkara itu membuatkan kita berasa geram. Faham kawan-kawan? Okey, mari kita ke babak seterusnya. Macam tu. Macam tu. Betul sekali. Baru faham kan Dina? Jadi kita dalam hidup ni mesti sentiasa bersabar. Di mana tak kira masa, tempat, tak kira orang. Kita kena belajar mengawal emosi kita. kita pun mesti pandai cari jalan untuk menenangkan diri. Betul. Sebelum kita cakap benda yang tak patut. Ya, demi ketenangan kita dan orang tu juga. Betul. Faham kan? Sifat dan akhlak mulia Rasulullah SAW yang seterusnya ialah sifat kesyukuran.
bersyukur. Okey, apakah itu syukur? Syukur merupakan pengiktirafan kepada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memujinya. Hakikatnya menzahirkan atas kesan nikmat pada lidah, hati dan anggota badan, di mana lidah memuji, hati mengiktiraf dan anggota badan melakukan mengikut apa yang diredainya. Syukur pada istilah pula ialah seorang hamba menggunakan semua nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya untuk mentaatinya. Daripada Hasiyah Al-Shabramalsi. Bersyukur adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang bermaksud, bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Daripada surah Al-Nahl ayat 114. Okay, dalam menjawab persoalan tersebut tadi, kami sebutkan seperti berikut. Hendaklah memuji Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang telah dikurniakan. Ini seperti mana ungkapan Nabi Allah Sulaiman, iaitu haza min fadli rabbil liyabal wani ashkuru am akfur. Yang bermaksud ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Daripada surah Al-An'am ayat 40. Dalam kehidupan seharian kita hendaklah bersyukur atas semua nikmat dan kebaikan-kebaikan rezeki yang kita peroleh. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Al-Duha, iaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang bermaksud, adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Imam Al-Qurtubi dalam mentafsirkan ayat ini berkata, sebarkanlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kamu dengan perasaan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebut-nyebut pelbagai nikmat Allah dan mengiktiraf nikmat tersebut adalah satu bentuk kesyukuran. Lakukanlah amalan-amalan sebagai satu bentuk dan tanda kesyukuran. Allah juga berfirman, a'malul ala Dawud syukra, yang bermaksud beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Daripada surah Saba ayat 13. Abu Abdul Al-Rahman Al-Hubuli dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahawa Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkata, syukur adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal soleh. Ini dikatakan bagi orang yang sedang berusaha melakukan perbuatan. Demikian juga keluarga Daud. Mereka menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan dan perbuatan. Jadi, mari kita lihat beberapa sunnah Rasulullah SAW dalam memupuk diri dalam sifat kesyukuran. Kita patut bersyukur tau kita dapat ni. Ada orang lain yang tak dapat langsung. Ya. Ya. Saya rasa tak puas hati sebab kita banyak buat kerja. Saya faham. Walaupun benda ni kita tak setimpal dengan usaha korang, tapi korang kena ingat tau, kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Contoh, fikir balik. Ingat tak isu-isu kanak-kanak di Palestin sekarang? Mereka tak ada apa yang kita ada, tapi mereka tak bersyukur. Jadi, kita kena bersyukur. Kita kena belajar untuk bersyukur walaupun benda mesti. Tak apa awak, kalau awak tak suka, awak bagi diri.
bersyukur. Rasulullah ni, dia walaupun dia dapat banyak harta perang, tapi dia tak pernah ambil satu pun. Dia malah sedekahkan harta dia kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Sehingga baginda pun hanya makan, hanya berpuasa sehingga berhari-hari dan berbuka puasa makan kurma je. Kita sudah rasa bersyukurlah dengan apa yang kita ada kan. Betul. Lepas saya dengar penjelasan Arif tadi, saya terdetik dalam hati. Macam kalau semua nikmat yang saya dapat ni, saya pasti bersyukur. Jangan kita bersyukur. Ya, kita sama-sama menjadi baik. Okey. Terima kasih Arif. Bye. Okey. Untuk meneruskan lagi pembincangan kita, saya akan menjelaskan apakah itu maksud riak. Apakah itu riak? Secara ringkasnya, riak ini merupakan sesuatu perbuatan yang tersembunyi di dalam hati, perasaan dan peribadi seseorang dengan niat atau tujuan yang tertentu. Dan jelaslah ia merupakan niat dan tujuan yang tidak baik. Pada hakikatnya, orang yang melakukan riak ini selalunya bertujuan untuk memperlihatkan kehebatan, kebaikan, perjuangan dan amalannya kepada orang lain. Mereka berasa hendak menunjukkan bahawa mereka ni orang yang bagus kepada individu yang lain. Dengan kata lainnya, riak ni merupakan perbuatan yang sia-sia kerana ia mengandungi unsur kepura-puraan serta berniat tidak baik terhadap orang di sekeliling kita. Mereka akan sentiasa haus ataupun mencari-cari peluang untuk dipuji dan sentiasa berada dalam keadaan berpura-pura di depan orang. Jika mereka dipuji, ia akan menambah amalannya. Tapi kalau di sebaliknya, iaitu jika mereka dikeji, ia akan mengurangkan amalannya. Riak ni merupakan senjata terakhir bagi syaitan untuk menewaskan orang-orang yang rajin beribadah sehingga mereka tersesat dan amal-amalnya tidak sampai ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita menyaksikan beberapa contoh babak yang melambangkan sifat riak ini. Arif, kan kita dah habis SPM. Kenapa result awak? Result saya tak menggangsangkan sangat. Result saya 5A je. 5A je? Tengok saya punya 11A plus. Kau ada? Saya syukur je apa yang saya ada. Alah, hari ni pula tak belajar betul-betul. Tengok result dapat 5A je. Saya dah usaha. Usaha lebih lagi. Tengok 11A. Tengok ni. Okey, kawan-kawan, kita tak sepatutnya berperilaku macam ni ya. Betul. Kenapa? Sebab ini merupakan sifat riak. Apakah itu sifat riak? Ialah untuk menunjukkan tentang benda yang baik pada diri awak kepada orang lain, sedangkan dia tidak mendatangkan kebaikan. Sifat riak ni ialah teguran kepada orang yang akan diakhiri dalam neraka. Jadi kita tak patut macam ni. Astagfirullah. Dan sifat riak ni merupakan senjata iblis untuk menyesatkan umat-umat Islam tanpa sedar. Arif, saya minta maaf sangat-sangat sebab saya tahu saya bersifat riak. Salam Arif. Ya, bagus. Macam itulah kawan yang baik. Jadi sama-sama kita menghindari sifat riak. Bye. Okey, tak nampak tak? Hai kawan-kawan, setelah kita menyaksikan babak riak tadi, saya ingin menyampaikan beberapa penjelasan terhadapnya. Okey, so bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan larangan terhadap sifat riak? Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Takutlah kalian kepada syirik kecil." Para sahabatnya namun bertanya, "Wahai utusan Allah, apa yang sejatinya dimaksudkan dengan syirik kecil itu?" Rasulullah pun menjawab,
iaitu sifat riak yang merupakan sifat memamerkan diri. Kelak di hari pembalasan, Allah mengatakan kepada mereka yang memiliki sifat riak, pergilah kalian kepada mereka di mana kalian dulu pernah memperlihatkan amal kalian kepada mereka sesama hidup di dunia. Lihatkah apakah kalian memperoleh imbahan pahala daripada mereka? Namun begitu, kita sebagai umat Islam untuk sentiasa melindungi kesejahteraan diri, kita patutlah selalu berdoa agar dijauhkan daripada sifat riak ini, yang merupakan salah satu cara yang terbaiklah untuk menjaga diri dari riak, itu berdoa, dan agar kita diberikan satu rasa untuk sentiasa ikhlas dan beramal ibadah. Nabi SAW juga mengajarkan satu doa agar kita bisa amalkan untuk menjauhkan diri daripada sifat riak, yang bermaksud, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dan mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, kita juga perlulah berusaha untuk menghindari pujian, kerana ketika kita mendapat pujian daripada orang lain atas apa-apa amal yang kita lakukan, kita perlulah sentiasa memperkuatkan benteng diri kita untuk tidak menjadi terlalu terpengaruh ataupun terlalu asyik. Sebaiknya kita perlu kembalikan segala pujian tersebut kepada Allah dengan mengatakan Alhamdulillah, atau ini semua adalah kerana kehendak Allah. Dan itu sahaja bagi sifat riak. Awak lupa. Awak punya. Astagfirullahaladzim, terima kasih. Ya. Awak jatuh kat situ awak ni. Cuai tak baik tau. Alhamdulillah lah awak jumpa. Nasib baik awak pun bagi tahu saya. Ya. Alhamdulillah jumpa orang yang baik. Alhamdulillah. Tak expect saya jatuh tercincin benda ni. Saya sangat bersyukur atas awak punya kebaikan untuk jujur ni. Ya, kita seharusnya mencontohi sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, kerana sifat jujur ni sangat terpuji. Kalau kita jujur, orang lain pun akan rasa senang hati dengan kita. Faham kan? Jadi kita kenalah bersifat jujur. Astagfirullah, saya rasa macam orang kata sangat puas hati sangat. Alhamdulillah. Tadi saya macam saya rasa something missing tadi. Oh, tak apa. Alhamdulillah. Tak apa. Saya ikhlas. Saya harap orang di luar sana pun semua jujurlah orangnya. Ya, kena jujur. Semangat. Semangat. Okey. Terima kasih Cik. Sama-sama. Semoga jumpa lagi. Semoga jumpa lagi kalau berjodoh. Baiklah murid-murid, anda boleh mulakan ujian anda. Weh, jawapan nombor 1 tu. Siapa? Siapa ni? Ya. Aku kan? Tak. Sis. Belanja apa nanti? Boleh. Kau nak pilih nombor apa? Aku nak jawapan 115. 115. Ya. Nampak tak? Nampak. Okey. Lagi. Ya. Sabar. Kita. Ha, murid-murid. Ya, Cik. Awak buat apa tu? Kami cuma lebih kami tanya masa. Tak ada. Saya nampak apa yang awak buat. Mari sini. Kita ujian. Anda semua pergi ke unit bimbingan kaunseling. Sekarang juga. Murid-murid, sini. Sini murid-murid. Apa kesalahan awak tadi? Kami tak sengaja. Kami cuma try. Kami cuma berkongsi. Jawab. Berkongsi kan amalan yang mulia. Awak tahu tak perbuatan awak tadi tu salah? Dalam ujian awak tak boleh meniru, tak boleh
Tak boleh apa lagi? Menipu dan tahu pun. Jadi kita kena ambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat kejujuran. Kamu orang ni memang tak jujur betul ya. Kita orang tak sengaja. Maafkan kami, cik. Maafkan kami, cik. Ya, tak apa. Boleh saya tahu apa lagi yang patut kami tahu pasal kejujuran? So, jadi dalam hidup kita mesti jujur. Tak boleh tipu. Kalau kita tipu, nanti orang lainnya kena. Adakah itu adil? Tidak kan? Baru awak tahu. Ini semua salah kita lah kan? Kita salah sebab kita tak jujur. Betul. Kita kena bersikap jujur selepas ini. Kami dah belajar dari kesilapan, cikgu. Ya, cikgu. Kami minta maaf, cikgu. Baiklah, tak apa. Saya maafkan awak semua. Lain kali jangan buat lagi tau. Baik, cikgu. Okey. Jadi kita sebagai umat Islam dan seorang Muslim perlulah bersifat jujur. Kan murid-murid? Ya. Agar hidup kita lebih tenang, aman dan damai. Kita Dan juga jujur itu sangatlah penting kerana ia akan membuatkan orang lebih percaya kepada kita. Bayangkan bila kita tak jujur, orang akan hilang kepercayaan terhadap kita. Betul kan? Kejujuran ni elemen yang penting untuk membentuk satu individu, budi pekerti individu yang mulia. Betul, dan membentuk sahsia ataupun imej Muslim yang terpelihara. Jadi kita dapat menyemai akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan seharian kita, bukan saja di sekolah tapi di mana-mana saja. Betul sangat. Okey. Okey, terima kasih. Comel macam buat ni. Maka daripada simulasi dan lakonan yang telah dilakonkan sebentar tadi tentang sifat kejujuran telah membawa pengajaran yang amat penting kepada kita semua sebagai umat Islam dan sebagai seorang Muslim. Jadi apakah hikmah yang kita dapat apabila kita jujur? Apabila kita bersifat jujur dan jujur dalam semua perkara, sudah semestinya kita akan dapat dan memperoleh balik hal-hal yang baik. Orang yang berlaku jujur tentunya akan diberikan perkara-perkara yang baik. Misalnya seperti menjadi lebih bahagia, tidur lebih tenang kerana tidak ada beban dalam hati dia dan lain-lain. Hal ini tertera dalam surat Muhammad ayat 21 yang berbunyi Ta'atta wa qawlu ma'ruf fa iza azwamal fala saddaqullahu lakana khairan lahum. Yang bermaksud yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah SWT dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, nescaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Selain daripada itu, hikmah yang kita dapat apabila kita berlaku jujur adalah kita akan memperoleh syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang selalu berperilaku jujur akan memperoleh manfaat baik di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan menjanjikan kita, orang yang jujur, syurga. Kita dapat syurga apabila kita jujur. Seperti yang dituliskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 119 yang berbunyi, yang bermaksud Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Hikmah yang lain yang kita boleh dapat adalah kita boleh memiliki banyak rakan, banyak teman.
Orang yang jujur cenderung memiliki banyak teman atau rakan yang baik dan disukai oleh orang-orang yang jujur juga. Di samping itu, kita juga akan hidup dengan lebih aman dan damai serta bahagia. Kita akan dapat kehidupan yang lebih tenang kerana efek positif yang datang ketika kita berlaku jujur. Dan akhir sekali, kita akan percaya dengan diri kita lebih mendalam. Kita akan rasa lebih yakin kerana kita tidak berbohong, kita tak menipu. Dan jika kita ingin mendapatkan sesuatu, dia percaya dengan menjadi orang yang jujur, kita akan membawa hasil yang tidak mengecewakan. Antara contoh perbuatan ataupun sifat kejujuran yang harus kita praktikkan di sekolah adalah: pertama, tidak menipu atau meniru ketika peperiksaan. Kedua, kita tidak boleh menipu ketika membuat pembayaran yuran di sekolah. Ketiga, kita tidak boleh menipu kepada rakan kita, guru dan juga kaki tangan di sekolah. Keempat dan terakhir adalah tidak menipu saat kita membeli makanan dan saat kita membuat pembayaran untuk membeli makanan. Jadi, mari kita tengok lakonan untuk sifat kejujuran. Seperti mana babak-babak yang kami telah lakonkan sebentar sahaja tadi, apakah sifat-sifat serta sunnah Nabi yang kita boleh contohi ataupun kita boleh ambil iktibar dan terapkan dalam ilmu pengetahuan kita seharian agar mampu membentuk imej Muslim sejati? Topik kita pada kali ini adalah pertuturan ataupun percakapan yang baik. Islam sentiasa menganjurkan umatnya untuk menggunakan kata-kata yang baik, sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan. Namun, tidak dapat dinafikan bahawa tutur kata sukar dikawal apabila kita berasa marah, rasa geram dan rasa-rasa negatif yang lain. Namun, kita sebagai umat Islam haruslah berhati-hati dalam pertuturan ataupun percakapan sedemikian apabila kita berasa amarah ataupun emosi kita tidak dapat dikawal, kerana kata-kata tersebut boleh menimbulkan salah faham ataupun mengguris hati mana-mana pihak. Kerana soal kesantunan bahasa ini sangatlah ditekankan walaupun di mana sahaja kita berada. Kesantunan berbahasa juga sangat dituntut dalam Islam ketika umatnya berkomunikasi antara satu sama lain. Hal ini kerana umat Islam juga perlu mengetahui adab dalam berinteraksi walau apa jua keadaan, sama ada secara bersemuka ataupun secara online. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menitik beratkan pendidikan melalui teladan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang terbaik untuk kita menjadikan teladan dalam kehidupan seharian dalam mana-mana sifat baginda yang terpuji. Dan aspek kita kali ini ialah pertuturan yang baik. Okey. Dalam kita berbahas mengenai pertuturan yang baik, adakah Rasulullah pernah diberi kata-kata yang keji oleh mana-mana orang sekalipun? Ya, baginda pernah dikeji oleh orang Yahudi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diucapkan dengan ucapan salam yang bermaksud maut ke atas kamu. Keji bukan? Jahat ya? Hal ini dikatakan oleh sekumpulan Yahudi yang bertemu dengan baginda. Lalu baginda menjawab dengan ucapan wa'alaikum. Baginda tidak menjawab kembali ucapan salam tersebut kerana golongan yang suka memaki ataupun berkata buruk merupakan golongan yang fasik. Fasik itu apa rakan-rakan? Fasik itu golongan pendosa. Oleh itu, kita sebagai umat Islam, kita hendaklah mengelakkan daripada berkata-kata keji, berkata-kata kesat, memaki atau mana-mana sekalipun
Walaupun benda ini telah menjadi normalisasi dalam kehidupan kita sebagai para pelajar, malah kita sebagai seorang pendidik hendaklah tahu bahawa mengeluarkan kata-kata yang keji, kesat akan menimbulkan imej yang kurang baik di mata-mata anak murid ataupun di mata-mata orang-orang yang bukan Islam. Apa yang kita akan rasa apabila orang memandang buruk terhadap Islam? Tidak baik, bukan? Oleh itu, kita haruslah mendidik diri dalam berkata-kata yang baik. Dalam satu hadis juga daripada Abu Zar yang bermaksud, tidak ada sesuatu apapun yang paling berat dalam timbangan seorang Muslim pada hari kiamat kelak, melainkan daripada akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat membenci perbuatan yang keji ataupun pertuturan yang kotor lagi jahat. Hadis riwayat Tirmizi. Korang semua dengar kan yang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak suka dengan orang-orang yang berkata keji. Oleh itu, kita seharusnya tahu untuk menjaga pertuturan kita walaupun berbahas ketika amarah. Seperti yang kita telah lakukan tadi. Apa yang kita boleh buat ketika kita marah? Kita boleh, sekiranya kita duduk, kita boleh berdiri. Sekiranya kita berdiri, kita boleh berjalan. Ataupun jika kita baring, kita boleh duduk. Ataupun kita boleh mengambil wuduk dan mengucapkan istighfar serta menarik nafas dalam-dalam. Faham? Oleh itu, kita tidak seharusnya mengikut emosi ketika marah lalu mengeluarkan kata-kata yang boleh mengguris perasaan mana-mana pihak. Walaupun mereka yang salah terhadap kita, kita seharusnya tidak menjaga mana-mana rasa yang buruk dalam hati kita. Kita tidak perlu rasa berdendam. Hai, Assalamualaikum. Awak siapa? Kenapa awak bagi salam kat saya? Alah, saya bagi salam je sebab kita kan bertembung. Kenapa kita kena bagi salam walaupun kita bertemu? Kita kan tak kenal. Sebab Rasulullah Rasulullah sedaya kita mestilah beri salam kepada orang-orang yang kita temu ataupun kita lalu. Walaupun kita tak kenal, kita patut beri salam. So, maksudnya saya pun kena mempraktikkan lah dan juga amalan memberi salam ni sesama umat Islam lah kan. Yang paling patutnya harap maaf lah bagi amalan saya tadi tu. Saya harap kita sama-sama dapat mengubah sikap kita dan orang kata mempraktikkanlah amalan ini. Terima kasih bagi saya ilmu. Assalamualaikum. Salam. Namun, selain itu kita juga mempunyai mengamalkan perbuatan baik antara manusia dalam akhlak. Apakah itu perbuatan baik ini? Perbuatan baik ini merupakan satu tuntutan agama. Berbuat baik akan memberikan manfaat kepada diri sendiri, bukan sahaja diri sendiri namun masyarakat dan negara. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan maksudnya yang jika kamu berbuat kebaikan ataupun faedah, namun faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Namun jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk itu adalah balik kepada diri kamu juga. Ayat ini berasal daripada surah Al-Isra ayat 7. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, oleh itu berlumba-lumbalah kamu untuk membuat kebaikan, iaitu beriman dan beramal soleh merupakan salah satu contohnya. Ini adalah kerana kepada Allah lah kita tempat kembalinya semua makhluk ciptaannya, kerana dunia ini hanyalah pinjaman semata-mata. Dan maka ia akan memberitahu kita apakah kamu berselisihan kepadanya. Itu surah Al-Maidah ayat 48. Namun bagi hadis Rasulullah SAW, dia pernah bersabda, baginda pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Banyak juga contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW terhadap
perbuatan baik antara manusia ini. Antaranya ketika baginda menyantuni orang Yahudi yang sentiasa menyakiti baginda. Baginda tidak menggalakkan kita untuk berdendam ataupun menyimpan emosi yang tidak stabil seperti kemarahan dan sebagainya. Kita perlu sentiasa bersabar dan berbuat baik. Namun apabila salah satu contohnya lagi, apabila orang-orang Yahudi tersebut meninggal Rasulullah SAW menziarahi kubur mereka. Ini merupakan salah satu amalan mulia yang patut kita contohi agar kita dapat mengelakkan perselisihan antara satu sama lain. Berikut merupakan contoh-contoh babak berbuat baik antara manusia. Kita akan beralih kepada aspek yang seterusnya. Walaupun ini tidak dilakonkan oleh kumpulan kami, tetapi aspek ini sangatlah signifikan dalam kehidupan seharian. Malah ianya merupakan ibadah yang paling mudah antara semua ibadah. Apakah ia? Ia merupakan sunnah juga tau, dan sangatlah dititik beratkan dalam Islam. Aspek ini merupakan senyuman. Ya, senyuman. Korang tahu tak, senyuman merupakan satu sedekah yang paling mudah antara semua. Selain dia merupakan satu ibadah, senyuman juga mampu memupuk hubungan yang baik antara sesama manusia. Salah satunya ialah Rasulullah SAW merupakan seseorang yang sangat pemurah dalam senyuman. Baginda ni dikenali sebagai seseorang yang sangat murah senyuman, selalu ceria dan selalu berkata baik. Seperti aspek kita sebelum ini, bertutur yang dengan baik. Dalam sebuah hadis juga pernah disebutkan bahawa perkataan yang baik akan menaikkan darjat kita dalam syurga kelak. Oleh itu kita kenalah bertutur dengan baik. Tetapi bukan ini yang kita nak fokuskan tau. Kita tengah fokuskan tentang senyuman. Baiklah, kita akan beralih kepada hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa dan yang termasuk mengangkat darajat adalah perkataan yang baik, menyebarkan salam, memberi makanan, solat malam ataupun solat tahajud ke solat taubat ke saat manusia dalam keadaan tidur. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Alamah Al-Albani dalam Sahih Al-Jam'i. Baiklah, apa keutamaan senyuman ni sebenarnya? Okey, senyuman memiliki banyak keutamaan. Korang tahu tak? Salah satunya dapat membuatkan seseorang itu berasa bahagia. Ya, bahagia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari diceritakan bahawa pada suatu hari ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, apakah amalan Islam yang paling baik? Beliau pula, baginda pula berkata, memberi makan kepada orang yang memerlukan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang engkau tidak kenali. Hadis riwayat Bukhari. Senyum yang diberikan untuk saudara juga bernilai sedekah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, bagaimana dijelaskan oleh Salman Ayyashi dalam bukunya yang berjudul Dahsyatnya Senyuman, Rasulullah SAW bersabda yang berarti, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Usahamu mengajak kepada kebaikan dan melarang keburukan adalah sedekah. Usahamu untuk membantu seseorang yang tersesat menuju jalan yang lebih baik juga satu sedekah. Memberikan apa yang kita miliki juga satu sedekah, dan menyingkirkan gangguan ataupun mengalihkan sesuatu daripada jalan juga merupakan satu sedekah tau. Pandanganmu yang peduli kepada mereka yang buruk rupa juga merupakan satu sedekah. Sedekah yang paling tinggi antara semua ialah nafkah yang diberikan kepada suami kepada isteri. Panjang kan? Dengar tak? Perkara-perkara yang sebegini merupakan satu ibadah. Walaupun sekecil-kecil ibadah yang kita lakukan tetap dikira sebagai amalan.
Nampak tak? Oleh itu, kita seharusnya tahu bahawa kita kenalah tetap berbuat baik kepada sesama manusia. Kerana kita tak tahu, mungkin apa yang kita buat itu satu ibadah yang boleh membantu diri sendiri dan juga membantu menyenangkan hati orang lain. Seterusnya, apa hadis yang berkaitan tentang memberi senyuman? Baiklah, yang pertama, senyum adalah sedekah. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda bahawa, saya akan membacakan ertinya sahaja, iaitu senyummu di depan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, daripada senyum adalah sebut kebajikan. Disebutkan dalam suatu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahawa janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu yang wajah yang berseri. Dengar tak? Nampaklah, walaupun kita memberi senyuman, dia juga dianggap sebagai kebajikan, perkara yang boleh membuatkan orang lain rasa bahagia. Kan? Kita tak suka bila kita nampak orang masam muka, kan? Kalau kita pun, kita tak suka bila kita berjumpa dengan orang tu jeling kita. Apa kita rasa? Kita mesti rasa macam, kenapa orang ni jeling kat aku? Tetapi apabila kita senyum dekat orang lain mesti akan rasa senang hati. Nampak macam, orang ni baik, nampak ceria sahaja, tak bermasam muka, tak memberi memek muka yang kita tak suka. Faham tak? Oleh itu, sebagai umat Islam, kita seharusnya menekankan aspek senyuman dalam kehidupan. Bukan sahaja senyuman ni memberi kebahagiaan kepada diri sendiri, malah kita pun akan senang hati kalau kita senyum sahaja. Kita taklah rasa macam stres ke. Walaupun kita stres, kita akan usaha juga untuk senyum. Faham? Baiklah, itu sahaja. Jadi rakan-rakan, apa awak rasa tentang ahlak yang telah kita bincang dan juga kita bentangkan sebentar tadi? Pada pendapat saya, semua anak-anak ni haruslah dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita semua. Contoh tadi kita buat liburan, yang baik. Jadi semua ni adalah sunnah-sunnah dan keperbezaan ahlak mulia Rasulullah SAW yang harusnya diterapkan oleh semua orang. Dan juga terdapat berbagai hikmah yang kita pelajari dengan melakukan sunnah-sunnah ni. Itu yang menjadi lebih bagus apabila kita serta individu dapat mengamalkan dia daripada usia muda dan juga sejak harilah, supaya sebenarnya kita dapat membentuk generasi muda yang lengkap kepada bahagian dari berbagai aspek, dan juga kita juga dapat membentuk individu yang mampu mengikuti kita, melengkap sifat dia berimanan sebagai manusia, kan? Betul. Saya setuju sangat dengan pendapat kamu, kerana apabila seorang itu berusaha untuk menerapkan ahlak-ahlak mulia, ahlak-ahlak terpuji ataupun sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, kita akan sekaligus dapat macam pembentukan insan, pembentukan diri seorang Muslim itu akan lebih, orang cakap, lebih kukuh daripada segi aspek keimanan, aspek kerohanian. Seperti yang contoh-contoh kita bagi tadi itu, semua itu boleh dijadikan sebagai satu ibadah dan kehidupan seharian. Kerana dia bukan sahaja memberi pahala kepada kita, dia juga memberi perasaan yang menyenangkan kepada orang lain. Jadi apabila orang lain tu rasa senang hati dengan kita, kita akan bila jadi macam tu, mereka juga akan
mendoakan kesejahteraan kita. Saya sangat setuju dengan Awak Amin. Saya nak sebut sikit tentang peranan kita sebagai khalifah. Seorang khalifah Islam. So, memang pelbagailah peranan yang kita harus tanggungjawab kita dalam meningkatkan lagi dan meneruskan usaha untuk menambah baik akhlak mulia generasi muda kita. So, jadi apa langkah-langkah yang korang rasa boleh diusahakan untuk menaikkan lagi lah generasi muda sekarang ini? Pada pendapat saya lah, sebagai kita kan ini merupakan guru pelatih lah. Saya rasa memang jelas lah kita perlu ada satu personality yang orang kata sangat bagus dalam apabila kita memujuk ataupun mendorong orang di sekeliling kita untuk bersama-sama untuk kita berbuat baik. Jadi apabila kita cakap pasal kita nak orang kata menyebar dakwah lah, kita sebagai khalifah kan kita meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai pendidik kita boleh melakukan pelbagai inisiatif lah, antaranya secara langsung dalam kelas ataupun secara tidak langsung. Kan Alina kan? Betul. Seperti apa yang Hana dah cakap, kita juga perlu menekankan aspek akhlak, maksudnya akidah bagi para pelajar. Kita sebagai guru, kita yang akan membentuk sasiar diri pelajar ini supaya diorang akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sebab itulah sebelum kita mampu mendidik orang lain, kita harus membaiki diri sendiri dulu. Jadi bila kita menekankan aspek akidah, aspek kerohanian ni lah terhadap pelajar-pelajar ni dalam membentuk diri mereka ni kan, sudah pasti apabila mereka dah dewasa nanti, dia akan tahu nak jaga diri. Dia tak akan mudah terpesong akidah diorang, ataupun diorang tak akan mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang tak baik orang cakap kan. Seperti trend sekarang ni, banyak trend yang tidak membawakan apa-apa faedah dan boleh membawa kepada kemudaratan. Betul tak? Betul. Saya juga berpendapat bahawa setiap sekolah ini menganjurkan lebih banyak program seperti yang kita tahu, program kita rasa itu boleh meningkatkan lagi pengenalan kita tentang kisah-kisah Rasulullah SAW, dan kita dapat tahu macam mana Rasulullah kehidupan itu macam mana. So, jadi kita boleh ambil Rasulullah SAW sebagai satu dorongan lah. Jadi kita teruskan usaha untuk membaiki sendiri. Kita patutlah orang kata menempuhi segala cabaran. Masa yang sama kita ingat kepada Allah, dan masa yang sama kita jadikan Nabi Muhammad ni Rasulullah sebagai satu motivasi untuk kita mencapai matlamat dalam hidup tu. Kita memang tidak patut melupakanlah sungguh-sungguh kita sebagai seorang umat Islam yang orang kata akidah pegangan kuat terhadap agama. Betul? Ada apa-apa lagi yang ingin dibincangkan? Saya pun nak sikit tentang penumbuhan akhlak. Apa sebab akhlak generasi muda sekarang ini runtuh? Budaya. Okay. Bagi saya yang pertama, tentulah teknologi. Walaupun teknologi bagi kita banyak kebaikan, tetapi disebabkan budak-budak ni, generasi masa kini, diorang didedahkan dengan penggunaan teknologi terlebih awal sebelum usia yang sepatutnya. Contohnya, kita masih sekolah rendah, adakah kita dibenarkan untuk mengulangi gadget? Sebenarnya tidak. Tetapi kini bukan sahaja budak-budak sekolah rendah yang pegang gadget, malah budak-budak kanak-kanak berusia 4 tahun dah semula dah pakai gadget. Dengan
dengan tanpa pengawasan yang sepatutnya oleh ibu bapa, yang boleh menyebabkan mereka boleh mengakses benda-benda yang tidak sepatutnya mereka akses. Buat isu ni memudaratkan ialah bila kebanyakan budak-budak mereka ni bila mereka akan dilahirkan secara natural dengan rasa ingin tahu. Betul. Tapi mereka ni masih di peringkat umur yang tidak tahu like untuk membezakan apakah rasa ingin tahu yang bagus dan yang tidak bagus. Jadi apabila mereka didedahkan terhadap ilmu-ilmu yang tidak sepatutnya dalam teknologi, tetapi mereka tidak dapat mengawal keinginan mereka, mereka akan terus mendalami maklumat tersebut dalam peringkat umur yang muda tanpa pengawasan. Like kita tidak mahu anak-anak kita untuk mengetahui kewujudan ilmu-ilmu tersebut lagi. Bagi saya juga, ibu bapa juga memberikan peranan yang penting lah. So, daripada ibu bapa, anak-anak tu pun akan ikut-ikut dia. Jadi ibu bapa perlulah mengambil berat lah dan fikir semula sebelum memberikan anak-anak dia orang gadget ataupun social media. Bagi lagi TikTok sekarang. Iya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian.